ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, saya membaca sirah Umar bin Abdul Aziz suatu hari setelah dia melihat tentang usaha yang dilakukannya. Lalu Umar Abdul Aziz menyebut, "Inni u'aliju amran la yu'inu alaihi illa Allah. قد تلي عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفتح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره." Maksudnya, kata Umar bin Abdul Aziz, aku ini sedang membaiki suatu urusan yang tidak ada siapa pun dapat menolongku melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang-orang yang tua telah bertua di dalam kesilapan itu, dan yang sedang membesar, ia membesar di dalam kesalahan tersebut. Orang-orang yang bukan Arab telah menjadi fasih dengan kesalahan itu, dan orang-orang Arab pula telah menganggap ianya sebagai baik, sehingga mereka menyangka yang salah itulah agama, dan mereka tidak mahu lagi melihat kebenaran selain daripada itu. Inilah rintihan Umar Abdul Aziz pada saat akhir. Sedangkan dia ditabalkan oleh para ulama yang datang, sehingga mereka tidak hampir menjadi ijma' para ulama bahawa yang dikatakan mujaddid yang awal itu ialah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun dia memerintah, dia telah melakukan sesuatu yang besar. Jikalau itulah rumusan seorang yang sangat hebat seperti Umar bin Abdul Aziz, tentang bebanan yang ditanggung oleh baunya dalam urusan islah, apatah lagi kita yang tersangat baik ini untuk melakukan suatu islah, suatu perubahan. Dan kita tahu manusia ini datang daripada berbagai-bagai, dan mereka cuba melihat apa yang kita lontarkan itu dengan cara mereka sendiri. Dan saya mesti teruskan benda ini, dan saya mengharapkan doa tuan-tuan semua. Saya apabila ada stesen TV hubungi saya, meminta supaya menjadi penasihat kepada satu saluran Islam yang akan dilancar. Saya fikir kita ini selalu mengkritik saja, tapi kalau kita diberi seminggu untuk susun program TV Islam, apa yang boleh kita susun? Beritahu kita filem mana, beritahu kita program apa. Yang kita tahu hanyalah salah, salah dan salah. Tapi bila orang suruh kita buat, kita tak ada. Adakah Islam yang seperti ini Islam yang dapat, yang dikatakan Islam way of life? Adakah Islam yang seperti inilah yang akan kita bagi tahu pada masyarakat dunia, ambillah Islam, ianya penyelesaian? Dulu seketika mungkin kita boleh maafkan diri kita dan umat kita, kerana pada peringkat itu kita sedang nak bangkit. Tapi peringkat sekarang ini, peringkat orang nakkan Islam itu mana? Saya duka cita dengan pihak yang menggunakan perkataan baru itu. Tak apalah, biasa saja dalam dakwah ni kan. Tapi kalau dia mengenali kita dan dia mengetahui apa yang kita buat, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Tidak ada siapa yang kita ampu, dan tidak ada siapa pun, orang politik pun tahu
yang kita memuja dan memujinya. Kita ingat, kerja kita bukan yusabbihuna bihamdil muluk, memuja dan memuji penguasa. Kerja kita ialah yusabbihuna bihamdillah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya anggap benda tu biasa kan. Simple je. Manusia ini melahirkan nilai dirinya. Kita balik kepada sikit. Nanti saya akan urai ke isu-isu yang lain, tapi saya tak mau ketinggalan langsung daripada baca kitab ni. Orang-orang tak baca kitab kan. Qala Allah Ta'ala tahrimu sabbal muslim bighairi haqq, larangan mencerca orang muslim tanpa sebab. Qala Allah Ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Al-Ahzab 58. Orang-orang yang menyakitkan orang mukminin dan mukminat dengan menyatakan ataupun dengan melakukan tindakan terhadap apa yang mereka tak lakukan. Yang kita sakitkan dia tanpa sebab. Benda yang dia tak buat, kita hukum dia. Benda yang dia tak kata, kita kata, dia kata. Sesungguhnya dia telah melakukan pembohongan dan dosa yang sangat besar. Saya ingin menyebut ada seorang orang Islam, tapi saya nak sebut satu perkara dulu. Ramai orang bukan Islam di bumi saya. Alhamdulillah, masuk bumi dan banyak mereka datang juga persatuan-persatuan mereka. Maka terima kasih dan mereka kata bahawasanya mereka mendengar itu penerangan Islam yang mereka rasa lega dan mereka rasa mula tertarik untuk membaca semula karya-karya berhubungan dengan Islam. Dan Alhamdulillah ada, saya kalau projek ini berjalan akan ada soal khabar yang tahu hubungi saya untuk ada setiap minggu mereka akan tanya saja soalan-soalan yang ditanya oleh orang bukan Islam tentang Islam, dan saya akan jawab setiap 2 minggu apa yang mereka keliru dan itu. Tapi yang pentingnya satu, kerja ni banyak. Kita kalau boleh memang kita nak buat semua tu. So kita tak tahu siapa kita nak minta tolong jadi sparring partner kita. Tolong bagi yang dia sikit, ini yang dia sikit. Semua datang tu mesti boleh. Nak mati pun mati boleh. Tapi mestinya tuan-tuan, kerja banyak dan kerja yang kita buat tu bukan kerja biasa. Pergi Pura Perdana senang je, minum air, jadi nak jadi modal kan. Tapi untuk merancang suatu perkara supaya nak jadikan Islam sebagai satu alternatif. Saya nak sebut tentang negara Islam. Tuan-tuan, kebanyakan orang bukan Islam rupa-rupanya bila disebut kepada mereka negara Islam dalam arti kata yang sebenar, pada gambaran mereka ialah sebuah negara yang menghukum orang. Siapa yang mencuri dipotong tangannya, siapa yang berzina akan disebat di khalayak ramai, manusia akan ditangkap di sana sini kerana melanggar syariat Allah. Ucapan-ucapannya sangat keras, bahasa-bahasanya sangat kesal, dan manusia dalam ketakutan. Dalam arti kata yang lain, itu yang dinamakan dengan negara polis. Sebab itu mereka sangat takut dengan perkataan, sangat membimbangkan mereka. Sedangkan tuan-tuan, bila kita baca peranan Nabi ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Saya sebut pada negara Islam ialah negara yang aman. Orang atas dan bawahnya diberi keadilan yang sama. Rakyatnya hidup dalam keadaan kasih sayang.
hormat menghormati, tuduh menuduh dan fitnah memfitnah sesama rakyat adalah dilarang. Perkataan yang buruk dihukum sehingga adanya hukuman qazaf. Itu orang yang menuduh orang lain berzina. Bukan orang berzina saja dia marah, tuduh orang boleh dihukum. Tolong menolong, sayang menyayangi negara yang sangat pemaaf, membuka ruang untuk manusia ini tidak dihukum tetapi lebih banyak untuk dididik, ditolong yang miskin, dibantu yang susah, dihalang yang zalim, ditegah yang bermaharajalela, yang muslim dan yang kafir. Selagi mana mereka taat kepada pemerintahan negara Islam itu, mereka semua mendapat rahmat. Tapi unsur ini bukan kita tunjukkan. Kita sentiasa bila cakap tentang kenegaraan, hukum dan hukum. Sedangkan hukum itu satu juzuk yang kecil. Undang-undang adalah satu juzuk yang kecil. Tapi perasaan Islam, dalam Islam ada adab. Ini masalahnya. Apabila orang bercakap tentang ekonomi Islam, dia bercakap tentang politik Islam, dia jadi ahli ekonomi. Dia lupa tentang semuanya tentang ekonomi. Dia tahu bahawa hidupan itu bukan ekonomi saja, ada kerohanian, ada bagian lagi. Bila dia jadi ahli politik, dia politik saja. Sedangkan dia lupa lagi Islamnya ada akhlak, ada adab. Dia tak boleh maki orang, dia tak boleh celah orang. Ia merangkumi. Jadi dia telah sempitkan ruang Islam itu. Jadi negara Islam kelihatan oleh semua pihak sangat menakutkan. Saya tak tahu, saya fikir kita ada banyak lawyer-lawyer yang hebat. Pak Wan ada. Saya fikir benda yang sama mungkin Pak Wan mendengar kan. Ketakutan setengah pihak terhadap bahawasanya mereka bimbang, mereka akan dihukum nanti. Sedangkan kita tahu dalam sejarah Islam, orang Kristian meminta supaya kerajaan Islam menaungi negara mereka. Kerana keadilannya, kerana rahmatnya, kerana tidak menindasnya, kerana semua orang mengatakan dia dibela. Sebab itu antara ucapan Abu Bakar apa yang kata, sesungguhnya orang yang kuat di sisi kamu adalah lemah di sisiku, dan orang yang lemah di sisimu kamu adalah kuat di sisiku, sehingga aku memberikan hak kepadanya dan aku menghalang yang zalim itu menindas orang yang lemah daripadanya. Dia tak kata sesungguhnya aku akan menghukum sesiapa yang tak taat kepadaku, tetapi dia menceritakan peranan dan rahmat. Walaupun Umar yang keras itu pada zahirnya, tetapi ucapannya lunak. Tetap dia menyatakan jika sekiranya dia kelihatan melakukan kesalahan, dia menyuruh rakyatnya membetulkannya. Tapi kita sentiasa menceritakan tentang konsep kenegaraan dalam konsep yang menakutkan. Maka saya dah ulang, tuan-tuan, saya malah nak cakap isu kaluan ni. Tapi saya dah ulang, inilah yang kita nak. Kita tidak mahu manusia gambarkan apabila Islam itu begitu diberi ruang, sentiasa ia mengintip setiap orang. Kita ingin beritahu Islam itu apabila diberi ruang, ia memaafkan ramai orang. Kerana maksiat ini ada dua. Satu, maksiat yang membabitkan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Minum arak, zina, yang tak payah pergi mahkamah pun, kalau dia istighfar, taubat, Tuhan ampun dia. Sebab tu bila wanita datang mengadu pada Nabi zina, Nabi kata, celaka kau. Nampak tu, wahai haki. Kalau celaka kau, mengadu apa? Pergi. Sebab dalam Sayyidina Umar, seorang wanita mengandung. Dia kata, wahai Amirul Mu'minin, saya ni kalau tidur memang tidur mati lah. Ada orang robot saya mati tengah tidur. Tak logik pun. Nak bayar tengah dia. Gian. Sama. Ini ada kata habis orang lepas tak. Sebab tu Ma'is bila datang apa Rasulullah? Pusing kiri, pusing kanan. Nabi kata, abika junun, engkau gila Ma'is. Saya tak gila. Jangan itu buat akhir ni, aku zina pun dia kata. Nabi kata, la'allaka ramat saya. La'allaka qabal. Boleh jadi kau raba je Ma'is. Boleh jadi kau cium je Ma'is. Kita ni raba pun tak ada. Bukan dia kata boleh kau. Nabi datang bagi tahu, Nabi kata pergi. Kau raba je tu. Kau cium. Maksudnya, apa yang mana Allah Ta'ala dah tutup kita, kau tak payah buka lah. Tetapi kalau ia membabitkan rasuah,
ia membabitkan soal harta benda orang lain, ia menjadikan kecurian, pembunuhan, itu maksiat yang telah melanggar sempadan. Bukan hubungan antara manusia dengan Allah saja, tapi hubungan antara manusia dengan makhluk yang lain. Maksiat itu dipantau. Maksiat terbuka juga ia dipantau. Ada orang tulis dia kata, mana boleh, itu bukan bidang mahkamah syariah. Awak dah saksi. Kita orang Islam, kita kena cakap syariah dalam konteks yang luas. Itulah seruan kepada meluas kuasakan bidangnya. Mungkin pada hari ini orang tak tahu, tapi satu hari nanti orang berfikir sebab perkara itu juga diberi kuasa kepada mahkamah syariah supaya menilai kes-kes ini berdasarkan syariah. Kita banyak benda kita bagi supaya manusia berfikir, tapi ada orang dia telah sempit sendiri. Hadirin mukminin sekalian, saya bagi tahu sahabat-sahabat media sosial ini. Saya alhamdulillah saya tidak, insya-Allah saya tidak kehilangan apa-apa pun. Saya bukan nak jadi glamour lah. Saya bukan jadi glamour. Bukan masuk sok bos setiap fish dia bayar saya. Tapi ada orang beritahu saya kata kalau ada orang nak masuk fish suatu kena bayar. Alhamdulillah saya bayar. Dia kalau dia suruh saya bayar RM50, tak boleh bayar, dia tak bayar. Pentingnya saya habis ni saya bagi sudah jawab saya hilang. Alhamdulillah. Saya tak ada apa, saya boleh pulang ke tempat saya bila masa tu saya mahu. Sama tak ada siapa nak urut masa. Ada masa, takut. Tak ada siapa pun. Bukan kata orang lain kata saya ikut, tak. Saya kata tuan-tuan ikut di kuliah saya, tuan-tuan beli kaset tu semua. Benda yang tuan-tuan dengar ni saya dah sebut 4 tahun lepas dah pun. Betul tak? Kuliah-kuliah dia sebut, tak biasa je. Dan ada orang baru dengar, kerja. Orang lagi tak. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sibabul muslim fusuq, maki orang muslim fasik, jadi ahli maksiat bila mati. Betul-betul saya nak sebutlah saya mati-mati kita mati ya, walaupun ada platform Islam. Saya sebut pada kawan-kawan juga atas nama Islam. Kita andaikan kalau Rasulullah hadir dalam ceramah kita, walaupun orang yang kita mati itu memang salah, agak Rasulullah boleh redha cara ni. Kita andaikan Rasulullah ada sebelah, dia tengok kita duduk ceramah semangat Islam, kita kata pada orang bahawa setan anak haram kan, apa ni orang kawan nak lencak mangkuk tu ringan lah bangunan sekarang tinggal. Kita kata kalau Rasulullah hadir, kita kata sebut nama orang, kata bawa, bodoh, Arab syaitan, sebut nama orang terjelas. Atau kalau Rasulullah hadir, kadang orang kata Masya Allah, inilah pejuang Islam yang sebenarnya. Kita harap dengan sifat hadir-hadir baginda, walaupun dia guna nama Islam itu agak-agak. Kalau tak, tidakkah itu akan mencemarkan nama yang anda gunakan? Orang mungkin tidak pertikai hasrat kita, tapi orang mempertikaikan cara kita. Ramai orang nak buat baik. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud dan riwayat lain, wa kam min muridin lil khair la yusibahu shay'. Apa ramai orang nak buat baik tapi tak kena pun. Kalau nak kira hasrat jujur Tok Sami kepala botak baju kuning itu lebih jujur.
Jalan pun tak pakai kasut. Makan tak makan apa. Makan buah je. Betul. Rintul tu dia balik. So kami lebih kelas lagi orang balik. Tapi jalannya tidak betul. Kebanyakan manusia ini dihukum bukan kerana niatnya, dihukum kerana jalannya. Misalnya kita tengah semayang, handphone bunyi dalam YouTube, suruh pakai YouTube. Jangan tunggu. Nak berdoa bila kali tak bila berdoa. Itu dia berdoa nak semayang satu. Dua. Mereka berdoa. Betul lah, betul. Tak boleh bagi saya ada handphone satu. Apa nama? Kita andaikan balik. Kebanyakan orang yang disalahkan bukan kerana apa, disalahkan agama hukum maka kena jalan apa. Entah berapa banyak padri-padri jujur. Entah berapa banyak orang ahli-ahli ibadat yang memenuhi gereja. Jujur. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hukum maka kerana mereka tidak mahu mengikuti jalan yang Rasul yang manusia bukan tak kenal, bukan tak tahu tentang wujudan Tuhan. Manusia tahu tentang wujudan Tuhan pun. Fitrah mereka. Tapi Rasul dihantar kerana nak membimbing manusia. Jalan Tuhan begini, bukan begitu. Kita tak pertikaikan orang yang berhasrat nak dekatkan Islam. Kita tak pertikaikan. Tapi kita pertikaikan jalan yang anda tempuh. Jalan yang ditempuh itu adalah, bayangkan kalau Rasul hidup, para sahabat hidup, Abu Bakar hidup, Umar hidup, dia mendengar apa yang kita buat di hadapan. Adakah mereka endorse apa yang kita buat? Saya nak sebut ada, nak bagi banyak. Semua benda. Sekali pun kita sebut, walaupun semua orang gelap, kita main-main dengan libang hidung orang kan? Kita main-main dengan kepala dia botak kan? Kita main-main kerana dia cakap macam pondan kan? Kita buat itu. Adakah ke semua itu Rasul akan kata inilah cara dakwah yang kusyuk? Dan kita kena tahu apabila orang menolak kita, menolak pendekatan kita, bukan berarti orang menolak Islam. Orang mungkin tolak, kalau orang tolak saya tak kata orang tolak Islam. Mungkin orang menolak pendekatan saya, orang menolak cara saya. Saya tidak boleh tuduh dia tolak Islam sebagaimana dia tidak mengisytiharkan, dia memerangi Al-Quran dan Sunnah. Selagi dia tak kata saya tak dapat terima ayat Quran tu, selagi dia tak kata saya tak dapat terima hadis tu, selagi dia tak kata, selagi dia kata saya tak dapat terima bukti paling sama. Tapi jangan tak terima. Dalam banyak kita Islam tersebut mesti terima Al-Quran dan Sunnah. Kritik pandangan orang tak apa. Pandangan ini terdedah pada salah dan betul. Jadi Quran dan Sunnah sentiasa betul. Tak mungkin salah. Sentiasa betul. Dia tak mungkin salah. Dan kita pun, kita jangan emosi sangat dalam sebahagian masalah. Kita tahu tak, saya bila dengar mereka sebut apa benda isu-isu, memang betul. Kadang-kadang ada wanita tu dia kata, kita ni bukan masalah Islam, masalah imej Islam. Dia dah pergi New Zealand, dia pergi, saya tengok orang benda lah, banyak negeri lain pun tak sama juga. Kadang-kadang mereka lebih Islamik pada sebagian sudut kan? Jaga kebersihan alam. Islam memang suruh, mereka tak cemar sungai mereka. Kita cemar sungai kita. Tandas kita di masjid pun teruk. Orang boleh letak tong, letak apa? Sebagian tempat dia ada surat khabar, ada tong, orang beli surat khabar, boleh tu. Kita dengan tong-tong masjid pecah. Siap dengan zakat lagi hilang. Lepas tu dia nak bagi tahu inilah Islam yang akan menyelesaikan masalah umat manusia. Orang tengok dah kecewa. Sebab tu yang mencemarkan Islam ni kita. Orang berdisiplin, orang datang tepat, orang berbicara satu benda buat dengan serius.
Saya pergi tengok ladang sembelihan dia. Subhanallah. Bersih. Bersih dengan sembelihan dia. Banyak untuk yang orang kadang-kadang saya pergi dia, ada sebagian orang begitu, oh ini ada ketan ini tak Islam, ada pasal bagi angkosur tu binatang jatuh ketan. Saya kata ini Islamik, kerana Inna Allah kata bil-ihsan ala kulli syai. Idza qataltum fa'ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa'ahsinu dhibh. Allah tulis ihsan bagi setiap benda. Bila nak sembelih, bila nak bunuh, sembelih elok. Bila nak sembelih elok. Bukan macam Syiah sembelih dalam zero. Tapi kita lupa Syiah je. Dia sembelih, dia ada apa nama aktor binatang dia tak mau dia asal binatang tu. Kita kata okey. Ada rombongan pergi dia kata nak ikut Islam lebih baik dia dalam keadaan tegang tu sembelih. Kita pernah buat no. Kita sebenarnya mana pula orang barat dia kata kami disuruh untuk simpati dia dengan pada binatang kan? Kita kata Islam bukanlah bosok, Islam lebih dulu lagi. Tapi kawan yang jadi wakil dia tak erti. Tapi saya termasuk orang yang diwakilkan, tak boleh buat apa. Dengar je lah. Takkan nak tengkorkan orang putih dengan sama-sama kita tak. Tak ada Islam kata gitu. Islam suka, Nabi suka tajamkan pisau supaya dia tak terasa dia bila kena dia potong dia brain dead habis ada. Tapi semasa tu bagilah dia supaya dia tak terasa. Suruh ikat dia tu. Kita nak sembelih lembu 10 orang tarik kiri kanan lembu pun nak terkejut lah. Macam orang Melayu sembelih unta terkejut, unta orang sembelih macam tu. Unta orang pun pergi sambil duduk orang lahat tempat dia gitu. Orang Melayu saya tarik kaki terkejut. Kalau apa aku tak pernah kena sini. Itu orang yang kalah tu dia bubuh di lutut unta tu, dia bagi pisau unta ni lah. Dia bagi habis. Tapi yang penting tuan, banyak benda yang dia buat yang sangat Islami. Kebersihannya. Sebab tu saya kalau ada ruang saya ingin jadikan guru takmir, dia kena ada mata pelajaran wajib yang diajar di masjid-masjid. Tentang Islam, tentang kebersihannya, kebersihan masjid, kebersihan rumahnya, keteraturannya. Saya nak sebut banyak sebut. Tuan-tuan pergilah pejabat agama, saya sebut dia dulu ni. Tuan-tuan kalau boleh jumpa dengan mudah pegawai-pegawai yang memang ini. Saya buat contoh kepada contoh betul. Boleh-boleh marah. Mari satu makcik tu kalau dia hujung mana kita ni lah masa makcik ni. Suami makcik pukul ke mata kau ni dia sepak malam tadi lebam. Tak ada mata mana. Sabarlah. Sabaran itu sebab boleh beriman. Ada bagi pahala. Habis tu macam mana sabar? Balik doa banyak ni ada buku doa sikit bagi. Baliklah makcik jual orang-orang. Ni Muhammad dia pergi lebam dia pula. Kenapa dia katok dia lah. Dengan kayu apa dia ketuk pada. Setiap yang diketuk tu ada ganjaran pahala dia. Patutnya pegawai agama pergi ke rumah berkenaan bagi tahu Encik telah melakukan perkara maksiat dan munkar kerana memukul isteri Encik, perkara yang tak diizinkan oleh Rasulullah dalam hajjatul wada, haji terakhir selamat tinggal. Nabi kata usikum binisa'il khairah, aku pesan supaya kamu buat baik pada wanita. Ustaz tak pergi. Tapi kalau kita call sama Ustaz, aduh artis nak rawat lagi. Tengah jam, tengah fail semua sampai. Bukan dia habaq kat pegawai tu supaya kata dia pun masuk dah beritahu. Memang sudah patut dia habaq kat pegawai kat apa bukan dekat orang hotel tu bagi tahu. Cegah munkar, jangan bagi depa masuk. Bagi tahu kepada awak, jika awak masuk awak melakukan maksiat. Dia pula tunggu bagi masuk, kami sampai.
Tuan-tuan, Islamikkan ni. Yang bawa Islamikkan ni. Ini kan negara Islam kalau kita nak buat itu maksudnya. Artinya kita mesti menyelidik, menunggu manusia buat maksiat. Kita takkan akan memang nanti manusia buat maksiat. Kita mesti pergi rumah-rumah. Cik, saya nak buat inspection. Encik simpan apa ataupun tidak. Kerana itu juga maksiat. Saya juga kena tahan dari encik. Bagaimana kaedah encik menjauhi isteri encik malam tadi. Adakah bersama mendatangi isteri seperti mana yang dilarang oleh Nabi? Kerana dia. Dan kita kena tahan kereta-kereta yang lalu. Adakah awak telah berkahwin? Kalaulah semua maksiat yang bersifat pribadi disuruh oleh agama untuk selidik. Lagi tak ada laporan yang jelas. Tak perlu pergi ketuk meletup ni. Tak perlu cek nama orang. Bagi tahu kepada dan kalau awak tengok orang yang meragukan, tunaikan amal ma'ruf nahi munkar, cegah mereka, jangan boleh masuk. Kata kalau awak masuk, awak melakukan benda munkar, kami kalau pasti kami akan buat laporan, jangan masuk. Bukan abang mereka masuk dia tak ni kami sampai. Satu orang daripada Sabah call saya. Dia bukan Islam. Dia cerita pengalaman dia. Dia pernah nak tangkap orang lain. Dia baru tunggu masuk. Dia pergi rumah perempuan tu. Tapi dia kata saya tak. Saya masuk saja. Saya nak pergi siang. Dia pun masuk tangkap. Saya tak tahu pun. Dia cerita dia. Salah dia cerita dia bukan Islam. Dia telefon ke pejabat mufti. Dia pun suruh pula saya duduk di tempat. Antara dulu dia ambil gambar apa lebih pun. Saya kenal lah. Tapi perempuan tu yang kena tengok. Tapi saya, mereka rupanya, dia beritahu, dia pada buat operasi duduk, tunggu masuk ni, dah 9 hari dah. Islamik kali ni. Orang kata banyak lagi benda lain nak dibangkitkan. Saya nak bangkitkan semua benda. Tetapi, apa kerja hampa nak kerja tu? Saya kerja yang saya lakukan ialah saya cuba apa yang saya mampu tercapai di tangan saya ialah membaiki imej Islam. Kerana apa yang kita jadi masalah sekarang bukan orang ini saja, tapi masalah dunia keseluruhannya. Masyarakat bukan Islam telah salah faham terhadap Islam ini. Anak-anak muda yang belajar mereka telah salah faham terhadap Islam ini. So tak ada siapa nak sebut benda ni. Bila kita sebut, jangan orang kata, eloklah kita berunding pelan-pelan. Saya sebut tentang kapasiti saya sebagai mufti. Saya tegur untuk semua. Pelan-pelan takkan nak bisik dekat orang. Tu pelan lah tu. Kita kena betulkan keadaan supaya sebelum orang berunding jari menuduh kita. Hari ini mungkin generasi muda ni senyap ya. Tetapi kemungkinan lagi 5 tahun mereka akan pertikaikan segala-galanya. Dan kita kena mengambil langkah segala, kita kena istiharkan apa yang salah itu bukan Islam. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak telah salah. Adapun Islam tidak meminta demikian. Saya tak minta demikian. Imej. Tuan-tuan kena tulis dalam akbar. Tulis, tekankan. Tuan-tuan baca Al-Quran. Baca juga, tekankan Islam yang sebenar kepada mereka. Telah berlaku salah faham, keliru antara yang mana satu. Kita tahu dalam hadis Nabi Muhammad. Isteri Sabit bin Qais. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia baca hadis. Dia kata, ya Rasulullah, Sabit bin Qais la a'tibuhu fi dinin wala khuluq. Wahai Rasulullah, aku Sabit bin Qais ni, aku tak petikai agama dia, aku tak petikai akhlak dia. Walakinnani akruhul kufra fil Islam. Tapi aku bimbang berlakunya kekufuran dalam Islam. Maksudnya aku buat benda yang Allah tak reda. Aku tak mampu nak tahan Rasulullah. Mungkin angin dia tak kena. Dia ni minat lain. Kau ni minat lain kan. Yang dia makan belacan, dia ni makan mentega. Jadi angin tu tak sama, tak lepi. Dia tak lepi. Dia tahu dia kata agama bagus, akhlak bagus, tapi memang tak boleh lah. Tak boleh lagi. Aku kata tak boleh. Tak boleh nak. Jadi kita akan rutin lah dia kata
kau nak bagi balik mahar kebun yang dia bagi hari itu, kita aku bagi balik. Nabi kata kat Sabit ambillah mahar kebun ni, kau bagi kat dia, dan kemudian kau talaklah dia. Kita bukan nak galak anak, tapi mencerita. Islam tak pernah kata perkahwinan ialah penjara bagi wanita. Kau duduklah untuk selama-lamanya. Artinya kalau sekiranya sampai suatu peringkat yang begitu serius, kehidupan tidak dapat diteruskan. Agama tidak pernah menzalimi wanita. Saya nak rujuk ke ni pasal, saya sebut ni pada banyak pihak termasuk di Islam. Pasal dia kata, tunggu dia kata. Memang ada banyak kes, ada hampir 1,000 lebih wanita yang berada di penjara Pakistan. Sebab kebetulan Pakistan ni dia istihadah negara Islam. Dia pun dia pengaruh Pakistan dengan tahu lah. Pakistan ni dia budaya pun kuat. Kalau anak tu kahwin dengan orang lain yang dia tak suka, dia bapak cincang, bunuh lah. Itu yang sekali tu dia telah bapak dia paksa dia kahwin dengan kawan bapak dia yang seumur dengan bapak dia. Anak perempuan tak nak, tapi dia telah bunuh anak dia di London. Dan jadi ini dia, dan mereka menganggap, dan masalahnya ada golongan konservatif agama di Pakistan kata sebenarnya bukan dia nak jawab benda tu, dia kata sebenarnya anak-anak perempuan kena taat pada bapa. Itu yang timbulkan. Taat tu satu hal, tapi sekarang dia ada hak pemilihan. Kalau pun taat, adakah bapa boleh bunuh kenapa macam tu? Di Yaman sama. Ini yang mereka timbulkan di Pakistan. Apabila ada mereka yang nak pergi bekerja, kesnya mana? Bila nak pergi bekerja ke Qatar ke mana, maka suami-suami ni ada yang membuat laporan. Saya pun baca buat laporan kata isteri telah dituduh melakukan zina. Jadi pihak berkuasa akan tangkap isteri, masukkan dalam penjara. Sementara tu suami pergi bekerja tu 3 tahun kemudian dia balik, dia gugurkan kes. Dia takut, dia cemburu orang kes ni. Dia cemburu, dia takut isteri dia pergi belah mana. Jadi dia keluar balik dari penjara, seolah-olah penjara tu perlindungan lah. Benda tu gagal diselesaikan oleh ulama-ulama Pakistan. Kalau pemikiran konservatif begini lah, alhamdulillah negara kita tak sebut tu lah. Tapi saya dah sebut, benda tak boleh lah. Dalam masalah wanita, kadang-kadang yang lambat tu kerana orang miskin, kita mungkin banyak duit, tapi orang perempuan kalau tak ada duit, dia tak boleh ambil lawyer. Dia kerja lambat. Bayangkan kalau perempuan berumur 35 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian baru selesai kes dia, dia sudah 40 tahun. 40 tahun. Kalau berlaku maksiat, kalau berlaku apa pada wanita yang pernah berkahwin ni, siapa yang tanggung? Walaupun dia tanggung, tapi kita asyik cakap hukum zina. Tapi kita mesti stop, tutup ruang-ruang yang menyebabkan manusia melakukan zina. Supaya sistem Islam dia bukan kamil, tetapi dia mutakamil. Dia bukan hanya sempurna, tapi dia menyempurnakan antara satu sama lain. Keindahan hukuman pembayaran zakat tidak dapat dilihat jika pembahagiannya tidak adil. Keindahan hukum hakam Islam sebab orang berzina tidak akan dapat dilihat jika jalan-jalan menuju kepada perkahwinan disusahkan dan urusan perkahwinan itu dipayahkan. Mesti dia sistem itu kuat menguat antara satu sama lain. Dia bukan saja larang satu benda, dia sentiasa memberikan atensi. Nabi SAW, Nabi puji Umayyah binti Abi Salt. Nabi Umayyah bin Abi Salt dalam hadis Muslim, orang yang belajar bahasa Arab ini dengan penyair jahiliyah. Bahkan Nabi suruh sahabat baca syair dia, tak tengok. Nabi tanyakan orang Muslim, hampir dia jadi Islam. Walaupun Umayyah orang jahiliyah, tetapi inti kandungan konten yang betul, Nabi puji. Dan ini juga yang selalu kita sebut, kita tak ada alternatif. Sebab tu saya kalau ada, hari itu ada orang guna, lepas tu orang sebut nama Gobra Gazam dalam interview. Pasal kita tidak ada alternatif. Kita selalu anggap yang dikatakan seni Islam tu, ambil lebay dan benar nasi. Ada lebay Islam, tak ada lebay dari Islam. Bukan lebay yang penting, lebay dengan lebay. Ni, tayak. Mau apa buat lebay ni? Orang cakap bahasa utara. Pakai ketayak. Hiburan
tak pakai ketayak. Bukan hiburan Islam. Hiburan itu, Islam tu dia rujuk kepada konten dah. Ini kandungannya. Kalau pakai ketayak pun tak pernah apa lagu kau nyanyi, tak buat apa. Kalau kau tak pakai tapi konten yang benar, ini kandungan yang benar, kita terima sebagai benar. Bukan mesti dia sentiasa kena sebut subhanallah, alhamdulillah. Kau dia puji tentang Allah, dicakap nilai-nilai yang baik, tentang tanggungjawab, tentang apa? Tentang suami isteri macam kau berada dalam ini. Kan? Ini suami isteri. Kalau isteri, ada orang berarti peminat berkata ada juga. Artinya Islam. Kalau kata Islam, dia tidak menyalahi syariat. Dia tak menyalahi syariat. Sekarang ni tuan-tuan, itu saya sebut. Kalau kita diberi satu channel buat Islam, sebulan lagi dah saya ingat memang lebih. Dah buka TV pagi dia pasal ngaji, dah saya selama. Dia tahu kata tak ada lain di sini, tak ada siapa tengok. Tinggal 60 orang tengok. Kita nak kena ada filem. Kita nak kena ada hiburan. Sebab tu, saya bukan yang macam dia kata ulama sokong cicak ni tu tak nak. Saya tak kata pun, saya bukan tengok cicak ni tu. Saya takkan tahu. Tapi soalan dia, orang kata tak boleh berlakon jadi cicak. Dia kata guru orang gambar bantah. Saya tengok kita macam tu, kita bantah macam selekeh-selekeh macam tu lah. Cicak kan keluar, apa masalahnya yang tak buat apa langsung ni? Masalah bukan masalah kita boleh bangkang nanti apabila kita alternatif kita cukup. Kita komplain boleh lah. Kalau dah melampau kita komplain lah. Kita tekat lah. Tapi kita jangan sampai bukan Islam. Dan generasi muda akan tengok Islam mesti halang. Tok lepas mesti tak marah. Ustaz mesti marah. Benda ni mesti tak setuju. Dia semua bermula no. Sedangkan dalam Islam tu banyak yang yes. Tuan-tuan, sebab tu saya kata ambil sekeping kertas, bahagi pada orang ramai, tulis senarai perkara Allah halalkan, tak setulis dia dah kertas. Dan tulis senarai perkara yang Allah haramkan, sangat sedikit. Sangat sedikit. Hadirin mukminin sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan juga. Saya tadi penyamalan itu minta tuan ikuti apa ya. Tuan-tuan semua, kita mesti bergerak ke satu stage yang baru. Iaitu kita nak kena buat Islam ni macam mana nak dilaksanakan. Bukan cerita Islam lah agama penyelesaian macam kita. Pun kadang-kadang sama juga. Jangan meninggalkan solat. Meninggalkan solat adalah perkara yang paling salah dalam agama kan. Yang haramkan dosa besar dah begitu kat masjid. Dia tu memang mayang dah. Dia tak ada apa. Saya terima tangan-tangan aku ni. Kan? Memang mayang dah. Kita masalahnya bukan tuan-tuan, masalahnya orang yang tak main kuliah. Masalahnya anak muda di luar tu. Kita tak boleh ignorkan dia, tak boleh kita nak buat kafir di jumlah, takfir di jumlah. Kira sama-sama bagi pun kafir. Bukan macam tu. Kita mesti selesaikan masalah mereka. Bila mereka kata tak mau Malaysia, kita kena tanya apa kamu tak mau. Kalau dia kata Islam susah, kita tak awak salah. Islam tidak susah. Kalau dia kata Islam masih bangkang, awak sana bukan semua perkara Islam bangkang. Kalau ada Islam hukum dari kita, Islam tidak hukum awak semua perkara. Islam tak akan kafirkan orang melainkan dia memberikan pendidikan. Tuan-tuan punya dahsyat. Nabi SAW kita dalam peperangan, orang sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pedang dah Usama angkat. Begini nak dijatuhkan. Nabi kita asyhadu takkan sama bunuh dia. Tuan-tuan memanglah kalau kita bunuh. Masa tadi duk lawan kita nak tikam ke? Sudah. Memang bunuh kita dah. Bohong lah tu. Nampaknya raja nak meletakkan diri. Tapi Nabi tak. Nabi kata asyhadu takkan. Kau betapa hati dia. Dia kata, ya Rasulullah, innama qalaha khawfan min silahi. Dia kata tu kerana dia takut kat senjata aku, min sayyi. Dia kata, pedang aku wahai Rasulullah. Dia bukannya Nabi kita asyaf tak kata engkau belah dada dia. Dia kata Rasulullah, saya tahu saya yang bertanggung dengan dia. Dia kata tu hanya semata-mata kerana nak selamatkan diri dia. Tadi dia tak lawan elok dia. Nabi kata asyaf tak kata. Nabi dia ulang. Kau belah dia. Dia kata
how nice Islam bawa perkara ni nak selamat orang. Mari pula ada orang cadang, siapa nak Islam kena cek dulu. Nak Islam apa? Ya Allah, Islam. Ialah Islam ahlan wa sahlan. Kita mengadu-adu orang Islam. Kita bukan sama mak bapak kita. Ada orang kata kita nak kena cek siapa-siapa yang Islam. Siapa nak Islam, mari Islam. Cuma kita tekankan Islam berada. Tak boleh dia kata, saya nak tanya awak nak Islam macam apa ni? Ini semua satu bomba besar agama. Orang nak Islam kita dah petikai dengan apa orang Islam pula. Semua dia Islam dia. Kemudian terangkan Islam kepadanya. Mesti kita berubah benda ni. Akhirnya yang duduk di luar, remaja-remaja mereka tak mau. Alhamdulillah ramai remaja datang, tapi kita kena fikir Islam yang dalam bentuk yang lebih luas, yang dapat menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian manusia. Tuan bawa misi Islam. Bagi tahu macam Islam senang, mudah, rahmat, selamat akidah, dan mudah-mudahan semua orang kita harap menyokong. Nabi SAW kita lupuh dan memerangi orang Islam itu kufur kafir. Memerangi orang Islam kafir, maka siapa yang perang orang Islam kufur. Jadi masalah para ulama syarak. Kalau dua orang Islam bertarung antara satu sama lain, membunuh, adakah mesti kafir? Sedangkan Nabi kita waktu itu hukum. Dan memerangi orang Islam itu kufuran. Sedang dalam Quran kata macam lain. Quran kata in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua orang mukmin berperang, maka baikilah kedua-dua, damaikan. Jika satu puak melampau, kita tengok dua orang berkelahi, orang Islam, kita damaikan. Tapi kalau satu puak melampau, kata Quran, perang melampau. Hak kepala kita faham. Kita damaikan dulu. Kalau jangan melampau, kita perang yang melampau. Fa'in ba'at ihdahuma faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil'adli wa aqsitu. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Damaikan mereka. Jika perang puak yang melampau, jika dia telah kembali kepada jalan Allah, damaikan kedua-duanya dan bersikap adil lah. Allah suka orang-orang yang adil. Ayat ni kata kalau dua puak berperang, kita damaikan. Allah namakan jika dua puak di kalangan orang beriman berperang, damaikan. Ayat ni kata siapa perang orang mukmin jadi kafir, kufur. Habis itu macam mana? Jadi kontradik. Tadi dia kata masih mukmin, jadi kufur. Ada dua ayat yang sama. Maksudnya kalau orang lain satu orang pakat dengan kufur, orang kafir berperang dengan orang Islam, memang dia kufur. Kedua, kalau sama-sama Islam berperang, adakah jadi kufur? Dia juga berperang dengan orang Islam. Nabi kata siapa perang orang Islam kufur. Orang mukmin kufur. Tengok, kufur ni ada beberapa jenis. Satu kufur yang memang bermaksud kufur, keluar dari agama. Satu kufur dalam Al-Quran yang disebut oleh Ibn Abbas, dia panggil kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak menjadi kufur. Apa kufur yang tidak menjadi kufur? Maksudnya perbuatan itu kufur macam orang kafir, tetapi ia belum menjadi akidah seperti orang kafir. Ini tak keluar dari agama, tapi perangai macam orang kafir, ataupun hampir kepada kafir. Ini termasuk banyak benda yang Quran dan hadis sebut sebagai kufur. Perbuatan kufur. Antaranya Ibn Abbas tafsirkan ayat Allah, ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Kafir ni kafir apa? Kalau dia tak hukum dengan hukum Allah, dia orang kafir. Kafir apa? Kafir kalau agama Allah, kafir macam perbuatan orang kafir. Semua orang kafir kalau agama, kita kena sebut. Seorang bapa ada anak perempuan dalam rumahnya, dan dia tak menyuruh anak perempuan dia dengan suruhan agama. Ada anak lelaki dia dengan suruhan agama. Bapa menjadi kafir atau tidak? Dia tidak hukum agama. Kafir atau tidak? Kalau berdasarkan kepada kaedah orang yang kata siapa saja tak hukum agama kafir, bapa ni kafir tidak? Kafir. Kita jadi bos di mana-mana pejabat, yang mana ada bidang kuasa kita tak suruh pada Islam,
Kita tak buat peraturan mengikut Islam, kita kafir atau tidak? Kalau berdasar daripada orang yang kata tak hukum Allah dia kafir adalah kafir. Tentu pendapat yang seperti ini tidak mungkin. Kalau pendapat seperti ini diterima pakai, maka kafirlah kebanyakan manusia. Sebab itu bila timbul isu kafir dan kafir seperti ini, kita kata awak jangan begitu saja. Awak kena faham. Quran sebut faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun. Dua-duanya disebut. Takut tak hukum Allah, mereka fasik boleh sebut, mereka zalim boleh sebut, mereka kafir boleh sebut. Menunjukkan kadang-kadang dia fasik, kadang-kadang dia zalim, kadang-kadang dia kafir. Kalaupun dia kafir, dia menyamai perbuatan orang kafir, tapi dia tidak terkeluar pada agama. Sebab dia sebut kena khawarij dalam sejarah mereka. Mereka gunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun untuk menghukum. Siapa yang tak hukum menghukum Allah, mereka orang kafir, untuk menuduh Ali, Uthman sebagai kafir. So tuan, sayang pada agama, cinta pada agama. Tapi Al-Quran ini mesti dilihat secara keseluruhannya. Jangan ambil satu ayat, kita pun ceramah dan kita hukum dengan kita tidak memahami keseluruhan konteks ayat. Kadang-kadang dia hukum hak orang dia, saya tak tengok diri dia. Saya sekarang satu orang dia keras. Saya tak kata semua orang tapi maaf pula kan. Ada satu orang dia keras macam tu. Dia kata kafir, dia dalam kuliah dia. Dia tak mau, dia kata kalau ustaz tak kata, ustaz tak berani dia. Quran kata. Tapi dalam kebetulan saya kenal dia, saya kenal anak perempuan, saya tutup. Bukan saya marah siapa anak perempuan tak betul, pelan-pelan kan. Pelan-pelan terang kan. Saya tanya, Allah apa? Kalau ada anak perempuan, saya kata, kalau ada anak perempuan awak tak tutup aurat, awak kata tidak. Itu yang tutup aurat bukan kita orang tak tutup aurat tak jadi kafir kena. Tapi awak tak berhukum dengan hukum Allah. Itu melaksanakan tanggungjawab pemerintah. Sebenarnya kalau berhukum yang sana kafir, awak pun nak kafir lah. Saya bukan bilang siapa, tapi kaedah kena ambil. Kita ambil pada atas, kan dia pada bawah. Kita hukum bawah, kita hukum atas. Kita hukum atas, kita hukum bawah. So, hukum-hukum yang seperti ini telitilah dengan baik. Karena hadis-hadis yang seperti ini, kalau hadis ni wa qitaluhu kufur dan memerangi orang mukmin kufur, kita faham kufur ni bukan keluar agama. Maksud kufur itu perbuatan kufur. Wallahu ta'ala a'lam. Saya jawab soalan yang tidak ditanya. Dia sedang kena bayar 30,000. Sebagai yang kita jawab ni, kita jawab tentang belilah kecil-kecil yang dijual. Dan saya tidak ada kepentingan yang kecil-kecil ni. Syarikat yang berbagai-bagai tanpa pernah membayar royalty. Jadi saya tak kira siapa belilah mana-mana pun. Yang penting yang mana ada saya untuk tahuran atau kita tengok di situ. Itu saya jawab. Saya sedang di bahagian yang meluluskan tender pembekalan. Biasanya syarikat yang bekerja itu ataupun membawa kami makan ataupun 1-2 kali setahun, sedangkan kami tidak minta. Tuan-tuan, Nabi kata suruh dia pergi duduk rumah mak pak dia, agak-agak dia dapat tak berada. Orang buat balik lah, Nabi Muslim orang buat balik. Orang buat balik kan, harta zakat. Dia kata halal lakum hadaliyah. Yang ni zakat ni. Yang ni agak, yang ni bukan. Yang ni dia faham banyak zakat tu dia tu. Nabi kata kalau hang duduk kat rumah pak hang, agak-agak dia bagi hadiah tu. Nabi tanya dia. Simple juga. Kalau dia bagi itu mempengaruhi keputusan kita yang akan datang, kita tak biasa. Bila dia kawan kita memang langsung tak ada kaitan. Kita mungkin kata tak apa, saya jatuh hati saya. Orang lain juga mungkin kata begitu. Tapi lama-lama tuan, benda ini mempengaruhi orang. Kita kawan baik pun kadang-kadang dah tak gamak nak sebut dah. Apatah lagi orang pernah belajar kita di tempat yang macam-macam. Walaupun kita tak ada apa. Tapi tuan-tuan, kalau semua orang buat untuk macam tu, maka kita susah. Melainkan
Jika yang kita bersaing itu adalah orang bukan Muslim, yang kita bimbang jika semua mereka ambil syarikat-syarikat ini akan membahayakan kedudukan orang Islam dari segi ekonomi, dari segi berbagai-bagai. Ketika itu kita bolehlah untuk pujuk pihak yang kita rasa dia tak adil dalam nak bagi ni. Kerana kita terpaksa menggunakan jalan supaya dia bagi secara adil. Dia lihat juga kita ni, itu tak apa. Kita nak selamatkan diri kita daripada zalim ni. Kalau kadang-kadang kita tahu dia akan pandang kita macam orang lain bagi, kita tahu. Tapi kalau kita bersaing sesama Muslim, kita tak patut. Kalau kita tak bersaing, kita mungkin ada satu keadaan misalnya kita tahu syarikat ni penting bagi negara. Ada satu syarikat yang luar negara yang kita bimbang keselamatan negara, bersaing nak ambil. Kita orang besar, ada. Dia orang ni pun nampaknya macam tergugat. Kita buat jalan-jalan yang barangkali tidak untuk itu kerana kita bahaya syarikat itu jatuh ke tangan yang betul. Siapa dah kuat sebut apa benda contoh yang lain. Riba dia haramkan. Tapi kalau kita terpaksa terlibat dengan riba kerana nak mempertahankan syarikat-syarikat utama negara seperti api, air, elektrik ataupun pemberkat senjataan dan seumpamanya, yang mana tenda-tenda ni perlu jatuh ke tangan orang Islam. Tapi modal kita tak cukup orang Islam. Kalau kita ambil, kita terlibat juga dengan riba. Dia kata ambil dan benda ni dan istighfar kepada Allah Ta'ala dan usaha untuk keluar daripada riba ni. Tapi peringkat awal dia berurat. Jika semua orang kita buat urusan, kita tak boleh, kita terlibat, kita kena dengan riba. Maka menyebabkan syarikat-syarikat penting negara yang menentukan masa depan keselamatan ketika negara dalam keadaan sukar berada di tangan orang bukan Islam, ia sangat berbahaya. Ia sangat berbahaya. Ini disebut Syekh Al-Qur'an. Anak kami sudah 2 tahun lebih kami pisahkan tidur dengan ibu bapa dan masyarakat tidak ikut. 2 tahun dah tidak tidur. Berapa tahun dah tidur? Berapa tahun dah tidak tidur? Simple juga. Walaupun hadis sebut begitu, tapi yang penting hadis kita pisahkan tidur ni Nabi bagi guide kan. Hadis 10 tahun pukul dan pisahkan mereka daripada wa'fi'u minal malam-malam. Pisahkan mereka. Tapi anak kita ni kalau kita tahu dia ni balik awal, faham awal, kita pisah awal. Mesti 2 tahun dia nak tahu. Ini dia terlalu tu mungkin. Awalnya. Apa pandangan tentang fakta yang bakal dimenterai macam contoh hidup dia akan menyebabkan penjajahan besi bahawa mereka tahu. Saya akan jadi memberi ini. Kita duka cita betul kau sampai Syiah kembang di Malaysia ni. Saya nak respon dalam ni, iaitu kita tahu tentang Muslim banyak kesalahan dia dan banyak juga jenayah yang bukan sedikit. Ketika dia melakukan semua jenayah itu ialah dengan keredaan Amerika dan Amerika yang support dia. Tetapi pada saat-saat akhir dia telah menjadi orang yang bermusuh dengan Amerika. Dia dijatuhkan bukan kerana jenayah itu, dia dijatuhkan kerana dia menentang Amerika. Padahal dia support Amerika, dia tidak dijatuhkan. Bila dia menentang Amerika, dia berperang Amerika, ada tidak wajar kita orang Islam suka tengok orang walaupun apa dia mengucap kalimat syahadat, dia orang Islam, zalim-zalimlah. Tetapi kita membiarkan satu orang Muslim dengan melakukan sorakan dibunuh oleh tangan kita yang menjadi bawah hati bawah. Yang menjadi bawah mereka, yang menjadi dajjal mereka, maka ini suatu perkara yang berduka cita. Tetapi tak buka cita kerana benda itu dilakukan oleh Syiah. Syiah lah yang telah membuka kota Baghdad untuk ditawan oleh Mongol. Tuan-tuan tengoklah sepanjang sejarah kalau berlaku pertempuran besar yang membabitkan kerajaan umat Islam dan Kristian, mesti akan ada campur tangan Syiah. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi bila dia bangkit, dia perang Syiah dulu, diselesaikan masalah Syiah.
baru dia bergerak mengambil Masjidil Aqsa. Orang kata saya sentimen. Saya telah tulis tentang masalah Iran pada beberapa bulan sebelum saya jadi mufti. Ramai orang respon marah. Saya kata Amerika tidak akan menyerang Iran. Amerika tidaklah, orang kata ini ekstremis, pengaruh dengan Saudi. Saya kata kita pengaruh dengan Saudi. Kata mereka, sehingga hari ini mereka tak serang Iran juga. Kerana senjata nuklear itu yang adanya di Arab Saudi ataupun di Syria dah lama dia tanya. Dia tak serang. Bahkan malam tadi saya tengok CNN, dia beritahu bahawasanya dia memberi jaminan bahawasanya dia tidak akan serang Iran. Dia tidak serang pun. Dan isu nuklear itu hampir senyap. Cuma dia mempopularkan Iran sebagai kuasa besar di Timur Tengah. Bahkan dia war-warkan, dia kata dia nak bagi pula Iraq atau pada Iran. Saya boleh mimpi ekstremis, tapi apa yang berlaku, pembunuhan etnik kepada golongan sunnah di Iraq ini sudah sangat mendugacitakan. Hanya kerana nama Abu Bakar dia dibunuh, hanya kerana nama Omar dia dibunuh. Mereka telah menggunakan senjata untuk memusnahkan kaum Sunni. Dia tahu kerana Syiah ni tak suka, dia bunuh. Dia gantung orang tu, dia bagi satu dunia suka. Tuan-tuan, saya bukan apa, tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, isu Syiah ni hati-hati. Walaupun orang kata, ada orang kata ini berbeza sikit-sikit, dia bukan, dia beza banyak. Tuan-tuan kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagai contoh dan teladan kita. Takkan beza sikit dengan satu puak kata inilah dua manusia khianat, syaitan, dajjal, dan inilah manusia kafir yang telah merosak. Takkan beza sikit. Tuan-tuan baca hadis Bukhari, semua perawi-perawi ini kafir. Melainkan Miqdad, Salman, Abu Zar, Bilal. Takkan agama. Takkan agama. So, saya tidak bersifat fanatik mazhab, tapi isu Syiah ni sekarang ni, di Kedah sudah buat ceramah Syiah tentang dengan Syiah. Ramai dah budak-budak syok untuk Syiah. Syiah dia kira Abu Hurairah pengkhianat, Abu Bakar adalah berhala. Sayyidina Umar buat perjanjian Abu Bakar untuk menghidupkan Lata dan Uzza semula. Dah lalu dia cakap dia ni. Ini dia bahaya dia semua liberal tak liberal. Jadi nak tentang rahmat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.